Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula da'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Surah Al-Hajj. Bersama musim haji, umat Islam berhimpun di tanah suci Makkahul Mukarramah. Maksudnya, dan kalau sekiranya Tuhan tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara satu sama lain, golongan yang baik menentang golongan yang jahat, golongan yang adil menentang golongan yang zalim, nascaya dibinasakanlah rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut agama Kristian, sembahyang-sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Dan demi sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya yang adil untuk semua. Dan Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Yang dihormati saudara pengerusi, seluruh pemimpin-pemimpin Perikatan Rakyat dan tokoh-tokoh politik Sabah, Datuk Hayat Lampung, Datuk Al-Farid dan lain-lain, semua yang hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan tajuk PAS untuk semua, Islam adil untuk semua. Mungkin orang merasa heran mengapa parti yang bernama Parti Islam Sembilan Siap PAS, yang dianggap sebagai parti agama, boleh mengadakan kerjasama dengan DAP, parti dianggap bukan Islam, parti keadilan rakyat, parti campuran Islam dan bukan Islam, dan pernah mengadakan kerjasama dengan semua pihak. Ayat yang saya baca tadi menegaskan Islam menerima konsep masyarakat majmuk, bukan sahaja satu bangsa, satu agama, bahkan menerima berbagai-bagai bangsa dan berbagai-bagai agama wujud di dalam masyarakat manusia. Namun manusia mesti hidup bermasyarakat.
tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Ramai yang mengenali Islam hanyalah satu agama, religion, mengikut perkataan yang disebut oleh orang Barat. Mereka tidak menyadari bahawa Islam adalah satu ad-din. Inna din indallahi Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Perkataan ad-din tidak boleh diterjemahkan dengan religion ataupun agama mengikut kepahaman kebanyakan orang. Kerana Islam bukan sahaja menyatakan ajaran yang berkait dalam hubungan dengan Tuhan, termasuk di dalamnya terkandung ajaran yang berkait dalam hubungan dengan manusia berbagai masyarakat, hubungan dengan seluruh benda yang ada di keliling manusia, alam sekitar dan lain-lain. Ada hubungan dengan semua. Walaupun Islam adalah rahmat pada seluruh alam, kalau boleh mengajak manusia masuk Islam, tetapi Allah melarang pendakwah Islam memaksa menganut agama lain. Bukan cakap ulama, ini cakap Tuhan dalam Quran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tak mau, tak boleh paksa. Kemudian ajak mereka kepada kemanusiaan. Kemanusiaan ini ada titik persamaan yang banyak. Di antaranya, manusia memerlukan kepada pemerintahan yang adil dalam politik, ekonomi yang adil. Ini penekanan yang ditundukkan oleh Islam. Maka Islam mengikut Al-Quran menentang kerajaan, sama ada yang bersifat raja, yang bersifat pemimpin, presiden, yang mempunyai kuasa mutlak, memerintah secara diktatorship. Bukan Islam menentang pemerintahan teokrasi. Kuasa dia beri kepada pemimpin-pemimpin agama. Walaupun Islam adalah dianggap agama, tapi Islam menentang teokrasi. Tak boleh beri kuasa kepada pemimpin-pemimpin agama. Ini disebut dalam Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka melantik pemimpin-pemimpin agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang lain ber Allah. Ini ditentang oleh Islam. Maka kerajaan tidak boleh berlaku semena-mena terhadap rakyat. Kalau kerajaan mahu rakyat taat kepada kerajaan, maka Islam mewajibkan pemimpin adil kepada rakyat. Dua-dua wajib. Kalau pemimpin tidak adil, zalim, maka rakyat tidak boleh taat kepada kerajaan. Ini yang diajar oleh Islam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara durhakakan Tuhan, dalam perkara zalim. Zalim adalah maksiat yang paling besar. Oleh kerana itu Islam menghapuskan sistem diktatorship, sama ada raja, pemimpin agama dan sebagainya. Memperkenalkan sistem syura, permusyawaratan rakyat. Hak diberi kepada rakyat. Ini ditulis oleh ulama-ulama dalam buku-buku politik Islam. Apabila penjajah Barat menakluk negeri-negeri umat Islam, ramai kalangan hanya menganggap penjajah Barat hanya mengangkut hasil bumi.
Mereka juga mengangkut buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan Islam. Mereka kaji sampai hari ini tulisan-tulisan tangan pada kulit belulang disimpan di arsip di England, di Jerman, Belanda dan lain-lain. Di antaranya ialah buku-buku politik, ekonomi, perubatan dan lain-lain. Di samping Islam tidak memaksa manusia menganut agamanya, Islam menerima bangsa-bangsa yang lain dalam pemerintahan Islam. Dan Islam menerima kebijaksanaan bangsa-bangsa lain. Kalau saudara baca dalam sejarah bagaimana arkitek yang mencipta Taj Mahal, setelah Taj Mahal dibina, arkitek ni potong tangan supaya dia tak boleh lagi buat istana macam itu. Di Greek, Socrates, ahli falsafah, dibunuh, tak mahu orang bijak. Di China dan lain-lain, termasuk di tanah Melayu, dalam hikayat Singapura diserang todok, seorang budak yang menasihatkan supaya gunakan batang pisang, budak itu dibunuh kerana tak mahu orang bijak dalam negeri. Islam mengambil orang-orang bijak ini, orang Cina, orang India, orang Greek, orang Parsi. Dia ambil ilmu-ilmu mereka, dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka lahirlah tamadun Islam dalam berbagai bidang. Buku-buku yang ditulis di tamadun Islam ini diambil oleh Barat, dibawa ke negeri mereka, bukan saja dalam bidang perubatan, sains, teknologi, termasuk dalam bidang politik yang ditunjuk oleh Al-Quran Al-Karim. Maka lahirlah demokrasi moden yang mewujudkan pilihan raya, rakyat menjadi hakim. Saya pernah sebut dalam ceramah saya di sini bagaimana di England bila kerajaan zalim berlaku revolusi, rakyat menangkap raja, menteri, disembelih, dibunuh. Di Perancis, revolusi Perancis, tangkap raja, menteri, disembelih, bunuh. Di Rusia pun sama. Sehinggalah mereka mempelajari ilmu politik Islam, maka berlakulah pemodernan dalam amalan demokrasi, dikenali di negara semua, wujud pilihan raya. Rakyat diberi hak untuk menilai kerajaan yang memerintah. Ya. Adia. Dan Islam pernah memerintah Egypt, Mesir, memerintah Parsi, Iran, memerintah Syam dulu, dalam keadaan orang Islam 1% minoriti, bukan majoriti. Oleh mereka dibebankan dengan diktatorship zalim, mereka sanggup menerima orang Islam jadi pemimpin negara. Di Mesir dan lain-lain, orang Islam 1%, 2%, 3%, orang Islam jadi pemimpin. Dan Islam mengadakan hubungan diplomatik dengan raja-raja yang adil di India, raja-raja yang adil di China. Islam tidak berperang dengan China. Bahkan di masa pemerintahan Kublai Khan, raja Tatar yang menguasai negeri China, bila dia melihat Hulaku gagal dalam memerintah Baghdad dan lain-lain kerana zalimnya, maka Kublai Khan menerima orang Islam jadi menteri-menteri keuangan, menteri yang gubernur dan sebagainya. Mereka mengambil pendekatan yang adil untuk lama memerintah di China. Ini kenyataan sejarah. Di sinilah maka Islam boleh mengadakan kerjasama dengan semua pihak dalam bidang politik untuk menegakkan satu pemerintahan yang adil, bagi hak pada rakyat untuk menentukan menjadi hakim terhadap kerajaan. Yang kedua, adil dalam bidang ekonomi. Islam menganggap politik adalah amanah, ekonomi juga ada amanah.
Harta negeri bukan harta milik raja, Perdana Menteri, Ketua Menteri, bukan. Harta negeri adalah milik amanah yang Tuhan beri kepada pemimpin untuk mengagih dengan adil kepada rakyat. Ayat Quran menyebut, wa ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillah walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa-apa harta yang dihasilkan daripada sesebuah negeri, maka harta itu bagi Allah dan Rasul ditunaikan dengan adil mengikut hukum Allah dan Rasul. Bagi orang miskin, bagi anak yatim, bagi mereka yang memerlukan pertolongan dalam perjalanan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu. Macam mana pusing kalangan tertentu? Dalam Quran menyebut kisah negeri Mesir. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Qarun ialah seorang yang terlalu kaya. Fir'aun raja, Haman Perdana Menteri. Qarun bagi rasuah pada Perdana Menteri, bagi rasuah pada Fir'aun. Segala peluang kekayaan bagi pada Qarun. Peluang kekayaan bagi pada Qarun. Rakyat sedikit saja jadi petani, jadi peladang, jadi itu, tak boleh kaya rakyat ni. Selama-lamanya miskin. Qarun mengumpulkan kekayaan, bagi rasuah pada raja dan Perdana Menteri. Raja itu bagi peluang ekonomi pada Qarun berpusing. Sikit saya turun kepada rakyat di bawah. Ini berlaku. Dibuat penswastaan dan sebagainya, yang mengepalai syarikat-syarikat itu, syarikat besar, kroni-kroni dia. Kroni dia. Ini yang berlakunya. Bagi kontrak pada kalangan-kalangan tertentu. Bila pilihan raya, yang tertentunya bagi duit kepada pemimpin politik, beli undi rakyat, menang, bagi peluang balik. Pemimpin dapat 5,000 juta, yang koprak dapat 5,000 juta, rakyat dapat RM500 5 tahun. Ini sebagai contoh lah. Ini dia. Ini jadinya. Tak boleh mengatasi masalah kemiskinan kerana menganggap harta negara harta dia, harta pemimpin, seolah rakyat tak ada apa peluang dan ruang. Di sinilah apa yang sebut dalam ucapan saya dalam lawatan yang lalu, selagi tak boleh selesai masalah rakyat satu daerah, maka hasil daerah tak boleh dipindah ke kerajaan pusat. Ini ajaran Islam. 20% itu anggaran yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau 20% tak boleh selesai, mesti kena tambah lagi. Ini dia tanggungjawab yang kita kena sedar. Kita anggap 20% sudah boleh selesai. Ini dia. Hasil negeri tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenang. 20% banyak mana sangat boleh selesai masalah kalau negeri itu kaya. Kalau negeri itu miskin, mesti ditambah lagi. Ambil daripada yang kaya bagi. Ini keadilan yang kita nak tunjukkan. Sabah dipermainkan. 40 tahun lebih dipermainkan. Rakyat dipermainkan, pemimpin dipermainkan. Sudah berapa parti merintah Sabah? USNO, Berjaya, PBS, balik pada UMNO. Ini pusing-pusing itu sajalah. Rakyat dia beli, pemimpin juga dia beli. Biar saya sebutlah sekarang di sini. Rakyat dia beli untuk menang pilihan raya. Pemimpin juga dia beli untuk jamin keutuhan kerajaan pusat. Dia permainkan Sabah. Rakyatnya dibeli, pemimpinnya dibeli. Kalau kita mau politik baru Sabah, kita mesti ubah Pakatan Rakyat. Tak ada lagi pemimpin yang dibeli. Kalau kita menang, kita mesti istiqamah. Jangan ada yang dibeli pemimpin, jatuh kerajaan pula. Mesti tunaikan dalam tempoh 4 tahun. PAS berpengalaman. PAS ditubuhkan tahun 51.
PAS adalah kesinambungan dari parti Islam. Syarikat Islam yang ditubuhkan tahun 1908. 100 tahun. Lebih 100 tahun. 1908, Partai Syarikat Islam untuk menentang British Belanda yang menjajah Asia Tenggara. Ditubuhkan cawangan di seluruh rantau Asia Tenggara. Penjajah mengharamkan parti ini. Ditubuhkan parti lain. Diharamkan lagi. Ditubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Diharamkan lagi. Ditubuhkan Hizbul Muslimin. Diharamkan lagi. Ditubuhkan PAS tahun 51. PAS berjuang kemerdekaan. Sama dengan UMNO. Kita menerima konsep perlembagaan. Islam agama persekutuan. Kerana menyedari majoriti rakyat adalah orang Islam. Yang kedua, hak agama lain mesti dilayan dengan adil. Tak boleh zalim pada agama lain. Hak istimewa Bumi Putra. Kaum lain adil, sama juga dengan Bumi Putra. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Raja mengikut perlembagaan. PAS menerima kemerdekaan itu. Perlembagaan disediakan oleh Suruhanjaya Red. Mengikut penafsiran British Barat, bukan mengikut penafsiran Islam. Bila kita sudah merdeka, pikiran kita mesti merdeka. British sudah balik, kita mesti menafsirkan Islam mengikut pikiran kita, bukan pikiran Barat. Malangnya UMNO menghayati pemikiran Barat di dalam perkara Islam. Dan sebab itulah tak jadi kisah PAS mengadakan persepahaman dengan DAP dan lain-lain di atas asas yang sama. Islam agama persekutuan, agama lain adil, hak Bumi Putra, kaum lain adil juga. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa ibunda itu hak masing-masing. Belajar bahasa asing menambahkan ilmu. Raja perlembagaan sama saja. Tapi Barisan Nasional tidak mengisi kemerdekaan dengan betul. 50 tahun lebih terpaksa sebut janji ditepati. 50 tahun lebih janji ditepati. Tak boleh nak tepati 50 tahun. Itu maknanya. Tapi orang bodoh tak faham, ini jadi masalah. Itu. Kita nak tunaikan janji, dia kata kita cakap saja. Tak buat. Malah kita tak buat, kita tak merintah lagi. Kita belum ada kuasa. Dia yang sudah berkuasa buat apa? Memang janji dia tepati. Dia Terengganu dia buat stadium, tapi runtuh. Tepati janjinya. Di Perak dia buat jambatan, runtuh jambatan. Dia tepati janjinya. Dalam laporan audit negara yang dikeluarkan di Parlimen, saya tak baca habis lagi. Saya baca aja satu projek. Patutnya piling dia punya kedalaman 8 meter, dia buat 3 meter saja. Macam mana tak runtuh? Laporan audit negara. Jalan tebal sekian-sekian, dia buat tebal sekian-sekian. Ini bukannya bagi pada kroni-kroni. Rakan-rakan politik, kita nak hapuskan ini. PAS pernah memerintah. Pernah memerintah Terengganu, perintah Kelantan. Kita pernah bersendirian, tak berkawan dengan sesiapa. Pernah masuk Barisan Nasional. Tahun 70 PAS menyertai campuran. Kemudian menyertai Barisan Nasional tahun 74. Dengan syarat-syarat yang mesti ditunai. Kita ditendang tahun 78. Kita ditendang tahun 78 kerana kita tak ikut Barisan Nasional, kehendak-kehendak dia. Bila Tun Razak meninggal, ganti Tun Hussein On, kita masih bertahan di Kelantan. Tiba-tiba dia tak boleh nak tawan negeri Kelantan. Lalu dia buat darurat di Kelantan. Daruratnya senang saja. Bila ada krisis sikit di Kelantan, dia suruhlah beberapa orang bakar pada ni tak ya. Bakar tempat jual surat khabar. Di antaranya yang jadi pemimpin perkasa hari ini, orang yang sama lah. Bakal surat khabar bakal tu
lalu isytihad darurat buat mengeraan di Kelantan. Dibentang di parlimen, persidangan khas parlimen untuk meluluskan darurat di Kelantan. Masa itu kami dalam kerajaan, kami pindah duduk di belah pembangkang, Kek Siang masa itu sebagai ketua pembangkang. Beliau bangun membangkang isytihad darurat di Kelantan tahun 78. Pada kerjasama dengan DAP tahun 78 lagi, bukan baru. Tapi UMNO jenis Melayu lupa. Baru sekarang dia duduk bising, kita dah kerjasama. Jalin, dia tunjukkan bukti dia menentang darurat di Kelantan. Kelantan tak ada DAP. Tak ada DAP. Tapi menunjukkan setia kawan masa itu sebagai pembangkang. Kerjasama tak boleh diadakan secara rasmi kerana media-media yang mengarut ni terlalu banyak. Sulit kita nak memecah kepikiran orang Melayu. Dia Melayu tapi tak faham Islam. Nak memecahkan fikiran orang Cina sendiri, yang di AP pun susah nak hadapi orang Cina dan India yang bukan Islam. Susah. Terpaksalah kerjasama yang tidak secara rasmi. Hari ini kita buat kerjasama rasmi dan kita pertama menang di Kelantan tahun 90. Menang lagi. Tahun 2004 kita menghadapi ujian yang dahsyat. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan di penjara, Kelantan menang lebih 1 kursi. Terengganu digulingkan. Digulingkan setelah dirampok royalty. Sabah ni ada royalty, dia bagi lagi. Sarawak dia bagi. Terengganu dia rampok terus. Mengapa dirampok? Kerana kita menang tahun 99, kita buktikan pada rakyat. Oleh kerana Terengganu ada duit royalty, kita tak mau seleweng, kita isytiharkan cukai pintu rumah kediaman dihapuskan di Terengganu. Kerana duit royalty ada, nak bagi cara langsung pada rakyat. Tol dihapuskan. Buku jingga ni bukan janji kita dah buat di Terengganu, hapuskan tol kerana ada duit royalty. Cukai-cukai peniaga kecil di pasar yang bakul ni, kecil ni, tak ada cukai, dia hapuskan. Kemudian kita bantu kemiskinan. Bantu kemiskinan untuk mengatasi kemiskinan, bukan untuk kempen politik. Ini amanah. Mesti bantu dia. Sekali bantu, tak perlu bantu lagi, dia boleh kerja sendiri. Jangan bantu sepanjang masa untuk beli undi dia. Ini tak bertanggungjawab. Yang uzur dibantu selama-lamanya. Beri hak milik tanah. Hak milik tanah bukan saja Melayu Islam, termasuklah orang Cina di Kampung Baru, orang India di estate, dia beri milik tanah. Tanah kubur orang bukan Islam, dia buat permohonan 20 tahun, tanah kubur baru tak selesai kerana karinah pentadbiran. Kita dalam masa berapa bulan selesai. Dia tahu kita boleh buat, dia rampok minyak, itu tak bagi terus. Kemudian dibuat satu penipuan khas di Terengganu, ialah pengundi-pengundi yang diangkut dengan bas dengan jumlah yang besar, termasuk orang Sabah ada mengundi di sana. Orang Sabah, orang Selangor, orang Perak pergi mengundi di Terengganu. Yang seorang boleh mengundi 10 kali. 10 kali seorang boleh mengundi. Saya mengundi tempat pentundi kampung saya, IC saya, nama saya. Kemudian nama Hamzah pula. Nama Hamzah gambar saya. Gambar saya IC itu nama Hamzah, mengundi tempat lain pula. Begitulah seterusnya, pusing. Itu penipuan. Jatuhlah kita tetap di Kelantan. Tinggal 1 kerusi. Dia cuba nak beli wakil rakyat di Kelantan. Ini cerita. Dia cari wakil rakyat, panggil nak bagi 10 juta. 10 juta nak bagi supaya wakil rakyat ni melompat nak jatuhkan kerajaan Kelantan. Alhamdulillah wakil rakyat kita tak rela dibeli. Dia cari orang pujuk, bawa ke Kuala Lumpur supaya orang ni pujuk wakil rakyat, orang berpengaruh. Bawa ke Kuala Lumpur, janji nak beri berapa juta. Kawan tu tak bersedia, balik sendiri ke Kelantan.
Macam-macam cerita. Ini ketahanan kita di Kelantan. Kita mahu Sabah juga ada ketahanan ini bila kita menang. Ada ketahanan ini. Oleh kerana saya bercakap ni pada pemimpin-pemimpin, bukan pada rakyat. Kalau saya tak mahu rakyat dibeli undi, pemimpin juga jangan dibeli undi lagi. Ini permainan politik. Dah tentu jadi calon. Hari nama calon, tak jadi calon, dapat duit, tarik diri. Ini semua kerja mengarut. Ini permainan Barisan Nasional. Habislah rakyat Sabah ni dipermainkan oleh Barisan Nasional. Kalau kita mahu politik baru Sabah, kita mesti ubah sikap dan pegangan kita. Ini insya-Allah ini kadilah satu perubahan boleh berlaku. Kita jalinkan pakatan dengan teguh dan kuat. Pakatan berbeza dengan barisan. Barisan dia bersatu, berbeza pendapat, berkelahi. Kita pakatan berbeza pendapat, tak berkelahi. Beza pendapat biasa saja. Dia kata PAS berbalah dengan DAP pasal hudud. Tak berbalah, berbeza pendapat. Kita kata hudud wajib, DAP kata tak wajib, dia orang bukan Islam. Kita PAS kata babi haram, orang DAP dia nak makan babi, halal pada dia, itu hak dia. Kita kata arak haram, orang DAP kata boleh minum arak. Ini sikap kita. Tapi kalau ada orang PAS minum arak, kita pecat dia. Tapi UMNO pergi minum arak, tak kena pecat. Ini beza, kena faham. Ini perbezaan yang mesti dipaham. Rakan-rakan DAP sangat menghormati kami, dan kami menghormati rakan-rakan DAP. Ini bukan main. Tahun 69 ketika berlakunya 13 Mei. 13 Mei pergerakan kaum yang dirancang untuk mengekalkan kuasa UMNO. Di negeri yang kuat PAS tak ada 13 Mei. Di Kelantan, kita mengatakan Kelantan berarti 13 Mei. Datuk Asri almarhum mengarahkan pemuda PAS kawal kampung Cina di Kota Baru. Jangan ada yang kacau, jaga keselamatan mereka. Di Terengganu dia nak kacau pemuda-pemuda PAS, kawal kampung Cina. Tanggungjawab kita ini. Kita tak mahu pergaduhan kaum ini berlaku. Dia dah, bila dia kalah dia kacau. Sekarang ini dah cakap nak bunuh keris. Nak bunuh keris. Kita tahulah keris yang duduk di bendera dia tu. Tak ada apa yang kata takut. Kalau kita bersatu, kita kuat insya-Allah. Convention yang adakan pada hari ini dapat menjalin satu ikatan yang baik di antara Pakatan Rakyat. Dengan peringatan-peringatan yang saya beri kepada pemimpin ini, insya-Allah kita dapat mengadakan satu perubahan yang besar di Sabah. Kerana kita tak boleh berubah di Semenandung saja, kita kena ubah sama-sama. Dan pepatah Islam kata, Ahlu Makkah adra bisya'abiha. Penduduk Mekah lebih tahu tentang dia punya kawasan-kawasan dia, lorong-lorong dia. Maka orang Sabah lebih tahu tentang lorong-lorong dia. Oleh kerana itu pentadbiran, pengurusan Sabah, orang Sabah yang mengurus, dia lebih tahu lorong-lorong dia. Kalau hantar pun untuk tolong-menolong, ada dalam perkara yang kita boleh bersatu, itu tukar menukar, itu boleh. Tapi dalam masalah lorong-lorong di Sabah itu hak rakyat negeri masing-masing. Rasa itulah beberapa peringatan yang saya nak beri dalam majlis yang diadakan ini. Mudah-mudahan convention ini ada kelangsungan, diikuti dengan kerja kuat. Tak boleh kita cakap saja, kita kena kerja kuat. Tak boleh kita beritahu obat kita baik tapi obat tak makan. Itu tak betul. Pergi hospital, doktor pakar bagi obat. Bagi obat ni makan 3 kali, kita pun letak spanduk dekat dinding, ini obat makan 3 kali, obat tak makan.
Jadi jangan kita letak spanduk ni saja, kita mesti gunakan spanduk ini. Cukuplah sekadar itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.